Kemenangan 5-1 daripada Johor Darul Takzim ke atas pasukan Kelantan. Dan mungkin kita boleh lihat ini adalah jaringan-jaringan yang memberikan mereka kemenangan yang cukup bergaya ini. Ramai yang mungkin dah tengok highlight ni. Saya nak mula dengan Razman lah. Dalam 4 perlawanan Razman, diorang dah menjaringkan 17 gol. Ini adalah satu pencapaian yang kalau anda tim-tim lain nak tengok statistik seperti ini, macam mana nak catch up dengan JDT kalau seawal 4 perlawanan mereka telah mencatat jaringan sebanyak itu? Of course kita akan gerun lah dengan dia punya bahagian serangan kan. Dan apa yang saya nampak ialah kelebihan pasukan JDT ini, dia punya counter pressing sangat baik. Melakukan pressing, apabila hilang bola tu dia cepat untuk mendapatkan bola balik. Itu yang nampak permainan mereka seperti mudah. Dan apabila mereka menguasai bola, dapat melakukan hantaran-hantaran dengan mudah. Dan hasilnya mereka dapat menjaringkan gol. Dan itu yang saya nampak kualiti yang ada pada pemain-pemain pasukan JDT ini. Coach, sebentar saja tadi kita ada menyentuh tentang zaman anda menjadi jurulatih di Pahang dan dinamik pasukan yang diperlukan untuk menewaskan sebuah pasukan seperti JDT. Musim ini soalan yang masih lagi belum dapat jawapan adalah apa cara untuk menewaskan JDT, sebab dalam 4 perlawanan pertama, tak ada pasukan yang nampak seperti ada jawapan langsung. Jadi, apa sebenarnya yang diperlukan? Apa ramuan yang diperlukan untuk menghentikan sebuah pasukan yang sangat dominan, yang memiliki squad depth yang luar biasa dan memiliki winning culture, budaya kemenangan yang telah pun dibina sepanjang 9-10 tahun lepas? Bagi saya tak nafikan pasukan JDT complete team. Complete team dan juga complete substitute player. Every department semua at the same class. Semua the best player akan bermain. Jadi mereka akan fight untuk menjadi kesebelasan utama. Ini adalah satu kebaikan. Secara automatik teamwork akan meningkat, individu akan meningkat. Dan untuk pasukan menemui pasukan seperti JDT, kebanyakan pasukan akan meningkatkan mentality of defending, attitude of defending. Mungkin ada beberapa pasukan akan pergi ke counter attack. Jadi yang pentingnya di sini, jika ini berlaku, so bila ini berlaku, bila mereka membuat counter attack ataupun mereka pergi membuat serangan dengan pantas, jadi pasukan-pasukan yang menentang JDT ini, every chance count. Kerana tim ini tidak akan dapat 2, 3, 4 peluang bila bermain dengan tim seperti JDT. Jadi itu yang pertama. Kedua, defending attitude kena keseluruhan tim. Kerana kita dapat tahu kenapa JDT skor 4 game berapa belas gol. Kerana pasukan JDT dia ambil chance, ada chance ambil chance. Jadi secara tak langsung 5 chance mungkin 3 gol. Jadi ini dan juga part of practice. Mungkin hari ni chance tak concede, next game dapat chance yang sama concede. Jadi bagi saya chances perlu diambil. Menarik apa yang sebab tadi Razman pun ada sebut tentang satu, bukan kata perubahan sebab memang ada dalam corak permainan JDT pada musim-musim lepas, tapi lebih obvious ataupun lebih konsisten dari perlawanan pertama menentang Terengganu pun dalam Piala Sumbangsi itu. Counter pressing yang sangat-sangat proaktif dan sangat efisien. Sebab benda tu kita boleh nampak corak permainan mereka yang lebih lancar. Tapi bila cakap pasal dinamik serangan dan even dalam skor yang berdepan dengan Kelantan pun 5-1, 5 penjaring gol yang berbeza dari kiri, kanan dan tengah. So, bila cakap betapa gerunnya pasukan pihak lawan yang akan menentang JDT dalam perlawanan akan datang, and berbalik kepada soalan yang Kish utarakan kepada coach tadi, macam mana nak stop? You sebagai pemain, kalau you letakkan diri you dalam posisi pemain, masih aktif bermain dengan rakan sepasukan, apa yang coach akan bagi tahu is one thing. Tapi apa you akan bagi tahu dengan rakan sepasukan you? Mungkin boleh kongsikan. Kalau saya main, mungkin setiap individu perlu memainkan peranan yang penting lah. Kalau misal kata saya akan menentang pasukan JDT selepas ini, kalau kita lihat 5 pemain yang menjaringkan gol adalah pemain yang berbeza. So siapa kita nak jaga? That's the point yang sebenarnya Razman. That's why saya cakap setiap individu tu perlu memainkan peranan, perlu bekerja lebih daripada 100%. So saya rasa
paling penting ialah setiap individu yang diturunkan tu perlu bekerja keras, perlu double up dia punya work rate dia untuk memastikan dapat cuba mengekang pemain-pemain JDT. Perkara yang sebenarnya paling tak masuk akal adalah realiti itu. 5 penjaring berbeza. Perkara itu juga kita tengok dalam kemenangan besar ke atas Negeri Sembilan tempoh hari. Tak ada siapa yang lengkapkan hat-trick. 7 gol tapi 0 hat-trick. Ada 3 pemain yang dapat ataupun 2 pemain yang dapat 2 gol jaringan 2. Dalam konteks pasukan ini, mereka sudah sampai satu tahap di mana mustahil untuk pasukan lawan hanya nak man mark 1 atau 2 pemain. Kerana peluang dan kredibiliti jaringan itu terdapat di banyak posisi di atas padang. Melihat kepada 2 perlawanan mereka selepas ini, perlawanan menentang Selangor dan juga perlawanan menentang Sabah. Ini adalah 2 perlawanan yang mungkin kita sangkakan paling mencabar buat pasukan JDT. Bagaimana Razman melihat dinamik dan possibility 2 pasukan ini memberi cabaran kepada JDT? Saya fikir pasukan-pasukan lain sebenarnya apabila bertemu dengan pasukan JDT macam Coach Zainal cakap akan lebih memikirkan untuk defensif. Tapi 2 pasukan ini Selangor dan juga pasukan Sabah, saya fikir mereka tak akan bermain secara defensif. Mereka akan bermain secara open, akan menyerang untuk mencuri mata, untuk mendapatkan jaringan dan sudah pasti 2 perlawanan ini akan menjadi, kita akan nak tengok adakah 2 pasukan ini adalah pasukan pencabar kepada pasukan JDT untuk musim ni. Dan saya memang kita nak nantikanlah perlawanan ni, kita nak tengok kalau kita lihat 4 perlawanan yang pasukan JDT temui sebelum ni seperti tak yang kita harapkanlah. Dan 2 perlawanan ni memang kita nak tengok apakah keputusannya. Ya.